أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم ويسر أمورنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فرابطوا أنفسكم بستة مرابط أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة ثم بالمحاسبة ثم بالمجاهدة ثم بالمعاقبة ثم بالمعاتبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini diberi kesempatan dapat sama-sama insya-Allah menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu setelah mana kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang diperingatkan, apa yang diperkatakan kepada kita sebagai targhib daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menghadirkan diri dia dalam solat subuh berjamaah, maka di sana dia di bawah perlindungan, di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sementaranya kita menunggunya masuk waktu Zuhur pada hari ini, maka di sana setelah kita menunaikan solat subuh berjamaah, kita harap Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan juga bagi kita dapat kita solat Zuhur berjamaah dan seterusnya kita dapat pula solat Asar berjamaah dan seterusnya lah sampai ke akhir hayat kita insya-Allah. Sebab apa? Sebab di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan siapa yang berada dalam majlis ilmu maka di sana dilindungi ataupun dipayungi oleh para malaikat, dan sesiapa yang bercita-cita ataupun mengharap untuk dapat semayang satu waktu ke satu waktu dengan berjamaah, maka seolah-olah dia sedang menunggukan, seolah-olah dia dalam keadaan dia tu bersembahyang. Maknanya di sana dia intizarus solah, menunggu masuk waktu. Maka dengan syarat kita lepas dah sembahyang subuh tadi kita niat, ya Allah bagikan aku dapat solat Zuhur pula berjamaah. Lepas daripada sembahyang Zuhur pula lintai hati kita, ya Allah bagilah aku pula dapat solat Asar berjamaah. Maka itu dia panggil intizarus solah, dia panggil. Kita menunggunya masuk waktu, tak putus-putus. Tapi di sana adalah dengan kita berniat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antaranya kita tidak boleh nak orang panggil apa sampai ataupun tak boleh kita nak memakrifatkan, kita tidak boleh mengenalkan diri kita tadi ini
Maka di sana kecuali dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang disarankan. Maka dalam kitab kita ini Syarhus Salikin yang kita akan bincang insya-Allah, iaitu juzuk yang ketiga dalam muka surat. Di sana disebut oleh Imam Ghazali 38, iaitu faslun fi bayani ma'rifati uyubin nafsi. Fasal pada nak menerangkan bagaimana caranya kita nak mengenal keaiban diri kita sendiri, keaiban diri kita. Sebab tu tadi saya baca di permulaan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, siapa nak kejayaan dunia akhirat, maka ikatkan diri dia dengan 6 ikatan yang saya sebut dalam kuliah saya yang dulu, iaitu awalan bil musyaratah, kemudian bil muraqabah, kita intai tengok, kemudian bil muhasabah, kita hisap tengok, kemudian bil mujahadah, kita lawan apabila kita dapat, kemudian bil muaqabah, kita hukum, dan kemudian bil mu'atabah, kita cela diri kita tadi ini. Ini apa diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka dalam perbincangan kita pagi ini insya-Allah, sebelum kita pergi dalam kita nak mengenal keaiban diri kita, maka di sana apa yang disebutkan dalam apa yang kita tadi ajaibul qalbi dulu yang saya sentuh, maka kita ini mempunyai 2 anggota zahir dan juga anggota batin. Anggota zahir kita dijadikan ataupun diadunkan dengan 4 anasir, iaitu tanah, air, api dan angin. Manakala anggota batin kita dijadikan dengan 4 anasir juga, iaitu hati, akal, roh dan juga nafsu. Maka nafsu ni lah kita nak didik supaya menjadi nafsu, dia katakan nafsul malakiyah, dan kita nak menjauhkan diri kita daripada nafsul bahimiyah ataupun nafsul syaitaniyah, nafsu kebinatangan. Bahimiyah itu nafsu binatang. Maka binatang tak apalah, dia tak berakal. Kita yang berakal, yang Allah mukallafkan bagi kita, maka kita diambil kira, kita akan dihisapkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita dihisap, maka di sana kita kena muhasabah dah di dunia ini. Seperti mana yang disebut, diperingatkan oleh oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Iaitu farabit, apa yang kita ni, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisapkan diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Maka Imam Ghazali kata apa tadi, iaitu dengan bil muhasabah, dengan dia menghisapkan diri dia. Maka cara langsungnya untuk kita nak bermuhasabah diri kita tadi ini, maka kita kena mengenali nafsu kita tu sendiri, diri kita tu sendiri. Maka di sana bagi ulama-ulama sufiyah ataupun ulama-ulama tasawuf, khususnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, mempertengahkan kepada kita iaitu pengenalan nafsu. Nafsu, apa dia nafsu? Yang dikatakan nafsu tu apa dia? Yang pernah kita bincang permulaan dulu dah. Yang dikatakan nafsu itu ialah keinginan. Keinginan apa? Maka dalam kitab Durratun Nasihin, nafsu ni cara umumnya dia ingin kepada 4 perkara. Macam kita lah, agama kita dia ada 3 asas dia tu ada 3 agama kita ni, yang dikatakan innad dina indallahil Islam tu. Yang mana kita ambil pandu dalam kitab Matan Arba'in bagi Imam Nawawi. Pada Jibril datang kepada Nabi SAW, maka di sana Sayyidina Umar pun ada dalam majlis tu. Akhir sekali Sayyidina Umar kata, aku tinggal seorang diri, aku nak tanya siapa laki-laki ni. Maka ringkasnya di sana Rasulullah kata, hadza Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril datang kat kamu, nak ajak, nak tunjukkan kepada kamu tentang agama kamu. Maka apa yang diberitahu kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita bincang orang kata apa, guru kita kena belajar ni kena guru Nabi Muhammad siapa? Kadang-kadang orang tanya kita maka guru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Jibril.
Maka Jibril tadi guru dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam kita katakan kita nak mengaji ni, kita nak berguru ataupun kita nak terima ilmu tarekat ni, dia kena ada sanad dia ada kena guru yang mursyid. Itu dalam perbincangan ilmu tasawuf. Kalau tidak, guru kita tadi ni adalah syaitan lah. Itu disebutkan di situ. Maka Jibril datang bagi tahu kat Nabi dan dia lakon berupa orang laki-laki tadi ini. Maka di sana ringkasnya dalam matan arba'in tu dia kata apanya? Hadza Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Rasulullah bagi tahu dan Sayyidina Umar, dan cara tak langsungnya bagi tahu kat kita juga umat dia. Itulah Jibril datang kat kamu nak ajak kepada kamu tentang agama kamu. Maka agama kita ni berapa? 3 lah. Yang mana Jibril tanya Rasulullah, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Itu. Kemudian pecahan ilmu tadi banyaklah. Yang kita katakan 3 ya Ustaz, sikit ada. Asal usul dia tu ialah 3, kemudian pecahan jadi banyak. Itu makna apa dibincangkan di sana. Maka dalam balik masalah kita katakan apa tadi ini, hati kita tadi ini ataupun diri kita tadi ini, nafsu tadi ini, asal dia 4 perkara keinginan dia yang disebut oleh apa dengan kitab Durratun Nasihin. Apa dianya? Keinginan nafsu. Yang mana dikatakan nafsu tu ialah keinginan. Apa dia keinginannya? Dia nak minum, dia nak makan, dia nak tidur, dia nak jima'. Ini. Itu asal keinginan, tabiat nafsu tadi ini. Maka tabiat nafsu yang 4 tu, maka kalau kita katakan di sana dalam Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang dirumuskan oleh Imam Ghazali berkenaan dengan hakikatud dunia, keinginan nafsu tu dia ada 7. Itu disebutkan di situ. Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, sampai habis ayat tu. Kemudian di sana satu ayat lagi, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, sampai habis. Maka 2 ni dibincang oleh Imam Ghazali dalam Syiarus Salikin, kitab kita ni, juzuk yang ketiga. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, balik pergi tengok dalam hakikatud dunia di sana, hakikat dunia. Dunia tu apa dia? Itu dibincang di situ. Supaya kita dapat mengenali dan supaya kita tak dipengaruhi. Yang mana had akal yang disebutkan dalam kitab Aqidatun Najin sebagai satu hukum juga di sana, hukum dia panggil hukum akal. Had akal tu sekurang-kurangnya kita tak diperdayakan oleh dunia yang sementara ni. Itu had akal. Had hukum akal. Kita boleh memikir apa dianya, sekurang-kurangnya kita dapat memastikan diri kita ni supaya kita tak diperdayai, ditipu daya oleh penghidupan, oleh kehidupan, oleh kenikmatan yang sementara di dunia ni. Maka kita guna penghidupan kita di dunia ni adalah sebagai jambatan, sebagai untuk kita nak menghasilkan, mengetam, kita nak petik apa yang dibuat di dunia ini di akhirat nanti, bukan dekat dunia sahaja. Itu makna dibincangkan di situ. Maka apa juga yang kita buat di dunia ini, maka hasilnya kita akan dapat di akhirat nanti. Kalau Allah bagi kita di dunia ini, maka itu hanya sebagai kita katakan sementara, ataupun itu hanya sebagai cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita nak bersyukur ataupun kita nak kufur? Ashkur am akfur? Itu apa disebutkan oleh siapa dia tu? Itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Ashkur, apakah aku nak bersyukur? Am akfur, ataupun aku nak berkufur? Nak berkufur ni makna dia tak berterima kasih. Maka di sana akal kita tadi ini bukan kita katakan pencapaian kita. Nak bersyukur itu bukan satu benda yang mudah. Maka perlu kena bermujahadah. Pasal apanya? Sebab di sana Allah memperingatkan kita, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat hamba-Ku tu, sikit sangat hamba-Ku nak bersyukur. Itu peringatan sekurang-kurangnya daripada kita sebagai berhati-hati dan kita bermuraqabah diri kita. Ini apa disebutkan. Maka
balik dalam pengenalan cara kita katakan diri kita tadi ini, asas tu kita dah tahu dah. Keinginan dan nafsu tu kepada 4 benda ni, iaitu makan, minum, tidur dan jima'. 4 benda ni. Maka apakah makan, minum, jima' dan tidur tu tidak menjadi ibadat? Maka akal yang sihat tadi ini yang Allah bagi kita, maka kita meletakkan satu keputusan, 4 benda ini walaupun itu keinginan nafsu, tetapi kita hendaklah lakukan mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Itu makna dia. Maka 4 benda ni bukan tak boleh buat, boleh buat. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh tidur, kita boleh jima'. Maka ini dunia. Maka Allah jadikan kita di dunia ini pergi mana? Pergi kepada akhirat. Maka 4 benda ni asas keinginan nafsu kita didik nafsu kita tu supaya menjadi nafsu malakiyah. Jangan kita tak makan langsung, tak boleh. Jangan kita tak minum langsung, tak boleh. Malaikat tak makan, malaikat tak minum dah. Tapi manusia ni Allah bagi kita tadi ini sebagai khalifah, kita perlukan kepada 4 benda ini. Kita perlukan kepada 4 benda ni. Maka sebab itulah di sana dibincang. Apabila kita mendidik nafsu kita, maka nafsu kita akan melonjak menjadi lebih tinggi daripada nafsu malaikat. Apabila kita mengabaikan, kita membelakangi, kita tak didik nafsu kita, maka nafsu kita akan jatuh lebih teruk lagi daripada nafsu binatang. Itu. Maka sebab itulah kita, Allah lantik kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sebab kita ada kemampuan ni, kita ada keistimewaan ni yang disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin di sana. Kenapa kita disyariatkan, dimukallafkan, seperti mana yang pernah saya katakan dulu, dalam 4 robok dalam ilmu fiqh tu. Sebab kita ini ada, dia panggil apa, keinginan kita tadi ini, kekuasaan yang ada pada diri itu, apa adanya? Quwwah syahwiyah al-aqliyah al-idrakiyah. Itu. Dibincangkan itu dalam Sabilul Muhtadin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa kita disyariatkan, makhluk lain tak disyariatkan? Kenapa kita dimukallafkan? Mukallafkan. Makhluk lain tak mukallaf? Orang tanya kita tak? Maknanya makhluk lain tadi ini, Allah tak kenakan mereka tadi ini tanggungjawab untuk nak melaksanakan. Apa dia? Semayang, puasa. Tak ada. Dan di sana dalam ayat yang dalam Quran dikatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu apa yang dalam dunia ni semuanya. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang telah menjadikan bagi kamu. Apa dia? Ma tu barang yang tak berakal. Apa dia barang yang tak berakal? Keluar daripada manusia ni, semuanya Allah jadikan untuk kita. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maka summa stawa 'alal arsy. Kemudian apabila tu, dia pun duduklah di atas singgasana dia. Itu cara zahirnya. Nanti tuan-tuan kata saya tafsir ayat tu summa stawa lah. Dia berkuasa. Itu. Maknanya dia jadikan kita ni sebagai khalifah dan jadikan benda-benda yang lain selain daripada kita ini sebagai bantuan untuk nak melaksanakan tanggungjawab kita tu. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala pantau tengok kita ni. Maka itu kita percaya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka tak langsung di sana kita ni mempunyai kekuatan akliyah al-idrakiyah. Maka sebab tu kita dimukallafkan. Maka balik dalam masalah nafsu ni yang ada kekuatan idrakiyah al-aqliyah ni, maka di sana kita nak menguruskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita diturunkan agama untuk nak mendidik kita tadi ini. Itu dalam masa perbincangan tu. Kemudian balik dalam pengenalan nafsu yang diketengahkan kepada kita oleh Imam Ghazali. Nafsu kita ini bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ada 6 peringkat. Bagi Syekh Muhammad Qasim Al-Hilbi dia ada 7 peringkat. Nafsu kita ni, diri kita ni, martabat kita ni, pada umumnya kita ni dia ada 3. Umum. Maka di sana dah kadang-kadang kita ni
Berbeza kan? Kita tengok kan? Pasal apa berbeza? Kita ni orang awam. Nisbah keimanan kita. Kita ni orang awam. Cara pengenalan orang awam tu macam mana? Ini dia belahad dia. Yang kedua, kita ni orang yang khawas. Sebab tu timbul di sana waliullah. Ada. Yang ketiganya, kita ni orang yang khawasul khawas. Manusia ni. Itu peringkat kita ni. Yang katakan dia ni kuat ibadat, hebat dia ni. Kawan ni kita tengok, macam mana martabat dia boleh. Kawan ni. Maka ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang itu dengan cara terus, dan kadang-kadang dengan cara kita katakan kita bermujahadah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita usaha sikit dapat banyak, kadang-kadang dia belajar sikit dapat banyak, kadang-kadang dia belajar sungguh-sungguh kata tak dapat pun. Itu peringkat anugerah. Maka awam, khawas dan khawasul khawas. Itu cara umum. Dan nafsu tadi ini, kita masing-masing kita ni, balik diri kita ni, yang pertamanya dikatakan nafsul amarah. Balik pada diri kita. Maka saya selalu kata apabila bincang masalah ni, saya kata kita ni tak ada, saya ni tak ada nafsul amarah ni. Tak ada nafsu ni, tak ada. Pasal apanya? Sebab nafsul amarah ni dia suka nak tidur, dia tak mau. Sebab nafsu dia hanya cuti, hari Ahad dah. Hujan pula tu kadang-kadang dah. Baik aku tidur. Maka nafsu amarah ni itu dia nak, macam tu. Dia tak kira. Dia tak fikir dia tu siapa dia tak ada kesempatan dia kena ikut dia je. Kehendak dia je. Sebab itu keinginan dia. Nak makan, nak tidur, nak minum, nak subuh. Ini empat ni. Maka pagi-pagi ni dia kena tidur. Apatah lagi cuti pula. Dia tak nak benda, pendek kata nafsu amarah ni dia tak nak benda yang baik. Dia tak nak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak ikut hukum Allah SWT, dia tak mahu. Dia nak sonok saja. Maka kalau nak sonok ini, apa bezanya dengan kita katakan nafsu binatang? Ini kasar lah bahasa ni dah. Kata nafsu binatang ni. Nanti marah saya ni. Tapi saya terpaksa kena katakan ni. Kalau kita kata nafsu binatang tu, kita katakan mana lebih baik? Nafsu binatang kan nafsu kita? Maka nafsu kita lebih, sebab kita boleh mengkontrolkan, kita boleh menjinakkan, kita boleh buatkan binatang tadi ini yang tak makan tu untuk kita. Tapi apabila kita tidak guna masalah ini, maka kita lebih teruk lagi daripada binatang. Mana hukum dia? Mana dalil dia? No. Dalam ayat Quran dia kata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami humbankan ke neraka jahanam ni kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa daripada jin dan manusia? Sebab dua makhluk Allah ni yang dimukallafkan, yang dikenakan hukuman. Hukuman apa? Hukuman dosa dan juga hukuman pahala. Ataupun kata langsungnya, dua makhluk Allah ni yang dimukallafkan, diberi pahala, yang diberi dosa. Dua makhluk Allah ni. Siapa dia? Jin dan manusia. Kemudian jin manusia, iblis tu daripada mana? Daripada binatang kah? Tak. Dia daripada syaitan, daripada jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis tu. Kalau dia daripada binatang, dia tak kena. Dia tak kena masuk neraka tak? Dia tak kena sebab benda tu dijadikan bagi kita. Dan dia tak mukallaf. Iblis ni ialah dia daripada jin. Jenis daripada jin. Mana? Di sana Allah SWT bagi, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah daripada jin dan dia telah jadi fasik daripada pekerjaan Tuhan dia, daripada arahan Tuhan dia. Jadi fasik. Apa dia fasik? Khuruju anit ta'at. Dia tak nak taat apa yang Allah SWT perintah. Apa yang Allah SWT perintah kat dia? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah sekalian kamu ke Adam, fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu siapanya? Jin. Ayat sana. Jin tu nama apanya? Maka dalam kitab Minhajul Abidin dia katakan iblis tu nama dia adalah Ajazil. Itu kalau kita pergi di situ. Allah dah cerita dah. Pasal apa dia tak nak sujud? Dia fasik. Pasal apa dia sakit? Pasal apa dia fasik? Dia lebih baik daripada Adam. Mana bukti dia? Dia kata khalaqtani min nar. Engkau jadikan aku daripada api.
wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan dia daripada tanah. Asjud, apakah patut aku nak sujud? Liman khalaqtahu min tin, bagi mereka yang engkau jadikan daripada tanah, wa khalaqtani min nar, dan engkau jadikan aku daripada api. Ini tabiat iblis tu kadang-kadang ada kat kita. Kita kena ingat lah yang tu. Iblis tu ada kat kita. Maka bagi siapa tu? Siapa yang hasut kita yang tu? Takkan nak dengar ceramah ni? Takkan nak ikut dekat ni? Takkan nak kan? Ini budak berapa hari je aku. Ni. Pasal apanya? Sana. Alif, sin dan ta tu, aba wastakbara tu, dia ada 3 benda tu, 3 huruf tu, menunjukkan 3 huruf tu lit-talab dia panggil. Lit-talab tu menuntut diri tu menjadi baik, menuntut dia tu jadi hebat. Maka kalau di situ kita pergi kepada ilmu tasawuf, dalam sifat dia sudah ada 2 sifat. Sifat ujub dan juga sifat takabur. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Maka sifat ujub ni apa dianya? Kita balik pengenalan untuk jangan kita ada. Kita rasa diri kita tu hebat. Ujub. Tak melibat orang lain lagi. Apabila kita tak rawat sifat ujub ni, dia akan pergi berjangkit kepada sifat takabur. Asalnya kata dia hebat saja, tak menjangkau orang lain. Tapi apabila dia tidak merawat sifat ujub ni, tak menyucikan diri dia daripada sifat ujub ni, dia akan merebak pergi kepada takabur. Takabur apa dianya? Maka di sana dia tidak baik. Akulah yang baik. Mula-mula dia saja yang baik, dia pergi kepada orang lain pula. Dia tak baik, aku yang baik. Ketika itu dia sudah ada sifat takabur. Maka orang yang ada sifat takabur, dia sudah ada sifat ujub. Manakala orang yang masih lagi sifat ujub, maka dia tidak ada sifat takabur. Kalau dia tidak merawat, dia akan pergi kepada sifat takabur. Ini dia panggil penyakit batin, dia panggil. Maka kata langsungnya, dalam sifat-sifat yang macam ni perlu kita kena merawat. Orang lain tidak boleh nak merawat. Maka cara kita nak merawatnya, maka di sana di antaranya insya-Allah nanti kita akan bincang yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, bagaimana caranya untuk kita nak merawat diri kita sendiri, untuk kita terlepas daripada sifat-sifat yang dicela ini. Yang pertama, definisinya nafsu yang kata 7 peringkat tu bagi Syekh Muhammad Qasim Al-Hilbi, yang pertamanya ialah nafsul amarah. Nafsul amarah itu ialah nafsu yang tak nak kepada benda yang baik. Itu nafsul amarah. Maka sebab tu kita tak ada. Sebab kalau kita ada, kita tak duduk sini. Ni kita ni tak ada sifat ni. Maka sebab itulah kita berada di sini. Kita tanggungjawab kita sembahyang subuh, kita tanggungjawab kita lepas kena subuh, kita ada kuliah, kita duduk bersama-sama dengan kuliah, dengar, itu. Maka tak ada sifat nafsu al-amarah. Bahasa lega. Cara langsung alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni apa? Nafsul lawamah ni ialah suka kepada benda yang baik. Pada segi zahirnya. Dan dia benci kepada benda yang tak baik. Dalam masa yang sama, ini nafsul lawamah. Dalam masa yang sama, dia nak benda yang baik itu, dia buat benda yang baik itu bukan kerana Allah, kerana manusia. Kerana untuk orang puji dia, untuk orang sanjung dia, untuk orang macam-macam lah. Maknanya nafsul lawamah ni, dia buat satu benda bukan kerana Allah. Maknanya cara langsungnya, dia tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang orang kata kadang-kadang tak ikhlas sembahyang ni. Tu. Maka cara langsungnya kalau macam tu, dia pergi sifat mana? Dia pergi pada sifat riak. Dia pergi kepada sifat riak. Dia buat satu benda adalah supaya orang puji dia, ataupun dia buat satu benda tu bukan kerana Allah. Maka itu cara umumnya itu adalah sifat riak dia panggil. Apa dia mana riak? Talabul manzilati fi qulubin nas. Dia menuntut satu kedudukan, dia menuntut satu keistimewaan, dia menuntut satu perkara daripada hati manusia, daripada manusia. Itu cara umumnya definisi sifat riak. Maka maknanya dia buat satu benda tadi ini bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka
Nafsul lawamah ni, dia buat satu benda supaya orang puji dia. Itu. Itu nafsul lawamah. Cara terang-terangan. Ada tak pada diri kita? Ada. Itu. Pada diri saya ada. Kita tidak boleh nak menafikan benda ni. Tuan-tuan, wallahu alam. Maka kalau macam tu tak payah buatlah. Riak. Kan? Kalau buat riak pun Tuhan tak terima. Tak? Buat pun, semayang pun masuk neraka. Seperti yang disebutkan sekarang. Tak ikhlas. Sebab lawan bagi riak tu ikhlas. Tak payah buatlah. Maka di sana kita tinggal daripada kita melakukan perbuatan yang baik semata-mata takut riak. Boleh ke tak boleh? Dalam pengajian ilmu kitab, dalam pengajian ilmu tasawuf, ini adalah dilarang oleh syarak. Jangan kita tinggal untuk kita nak melakukan perkara yang baik semata-mata takut riak. Syarak mencela orang yang meninggalkan amalan sebab takut riak. Itu apa kita tadi, ini satu hukum, satu ilmu dalam membicarakan ilmu tasawuf. Nak mengatakan di sana syarak mencela orang yang meninggalkan satu amalan, tak kira lah amalan apa pun, sebab takut riak. Maka di situ sama ada riak tak riak, lintasan daripada diri kita tadi ini, kita nak buat benda baik, buat. Jangan kira siapa. Ini dia panggil muraqabah, dan dia panggil muhasabah, dan di sana dia panggil mujahadah. Maka di sana dalam Al-Quran surah Ankabut dia, man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Siapa yang berusaha, siapa yang bermujahadah, sesungguhnya dia mujahadah untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk nak membersihkan diri dia dan untuk nak melepaskan diri dia daripada sifat yang dia tahu itu adalah sifat riak. Dia berusaha, dia buat. Dalam masa yang sama, dia istighfar kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia lintaskan diri dia tadi, ya Allah, bersihkanlah hati aku buat ni semata-mata kerana-Mu ya Allah. Walaupun lintasan tadi ini nak buat tu kerana ini, tapi kesedaran daripada akal yang dibekalkan dengan ilmu yang bermanfaat tu, maka di sana dia lawan dan dia minta kepada Allah Subhanahu lintasan dia tadi ini. Ini di sana lintasan kita ni habis-habis tak ada, tuan-tuan. Dia ada 4 lintasan. Itu nafsu. Nafsu. Maka di sana kita kadang-kadang kita diri, saya sendiri, kita sekurang-kurangnya kita lintasan ni, dia panggil kadang-kadang benda tu ilham, kadang-kadang orang kata ada. Maka di sana lintasan tu dia mai, kita nak buat baik. Maka di sana tentu dia ada buat baik ni bagus. Itu lintasan daripada siapa? Itu lintasan daripada Allah untuk kita. Dia mendorongkan kita ke jalan yang baik. Dan ketika tu lintasan dia mai, dia tak nak buat. Lintasan itu sama ada lintasan nafsu ataupun lintasan syaitan. Kalau lintasan nafsu, dia ada nafsu tu ada keinginan hubbud dunia ataupun hubbul mal, dia akan datang itu di apa dia nya. Tak payah bagilah. Ni nak bagi sedekah ni. Sayang duit aku ni nak bagi. Dia hubbul mal. Ketika itu nafsu kita ada cinta kepada harta. Sifat kedekut tu ada. Sifat bakhil tu ada. Ada. Itu. Mula-mula di sana kita nak bagi. Tiba-tiba sayang duit aku ni nak bagi. Maka lintasan daripada Allah untuk kita bagi. Sebab benda tu baik. Maka di sana dia datang sifat nafsu. Bakhil. Mai lintasan nafsu tadi ini. Maka ketika itu dia akan datang lintasan malakiyah. Ada. Lintasan malakiyah. Lintasan malakiyah ni apa dia? Dia memberi nasihat. Hang buat, hang bagi. Ini satu benda yang baik. Berbentuk nasihat. Itu dia panggil lintasan malakiyah, dia panggil. Dia panggil dalam bahasa Arab khawatir malakiyah. Tadi khawatir ilahiyah. Yang kedua, khawatir syaitaniyah ataupun khawatir nafsiyah yang cinta kepada harta dan disokong oleh syaitan tadi ini, maka di sana kita lawan. Maka di situ datang lintasan malakiyah. 4 lintasan dia main situ dengan cara yang tak langsungnya. Lintasan daripada dalam diri kita ni, bisikan dalam diri kita tu. Pertama daripada Allah,
yang kedua daripada malaikat, yang ketiga daripada nafsu, dan yang keempat daripada syaitan. Maka kenalan kita, dorongan kuat untuk kita buat baik daripada Allah, lintasan. Yang keduanya, kalau kita nak buat baik tu dia ada. Dia ada berbolak balik, orang kata ada, nak buat tak buat, nak buat tak buat. Dia mai bentuk nasihat. Itu lintasan daripada malaikat. Tiga. Maka di sana dia mai atau sifat, menunjukkan sifat kecintaan. Sifat bakhil kalau bentuk harta, sifat kedekut dan sebagainya. Itu sifat nafsu. Dia panggil hubbul mal, hubbul jah. Itu dia panggil lintasan nafsiyah. Disokong. Dalam lintasan tadi ini, kata macam ni, itu lintasan syaitaniyah dia panggil. 4 lintasan. Ini dalam diri kita ni, yang duk main dalam diri kita ni. Maka ini balik pada nafsu, itu nafsu yang kedua. Cara terang-terangan. Kita didik dia. Kita mujahadah lawan. Dia akan main nafsu yang ketiga. Tadi nafsu amarah, nak kena benda yang baik. Dengan nak benda yang baik, suka dah benda yang baik, tetapi di sana dia tak nak dengan cara ikhlas atau apa supaya orang puji dia terang-terangan. Saya selalu buat contohnya, kalau kita mai sembahyang jemaah, ini apa dikatakan di Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab kadang-kadang ini jadi tanda-tanda munafik dia panggil. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam babur riya. Alamatul munafik salah satun. Tanda orang munafik itu adalah 3. Apabila dia seorang, dia malas. Idza kana wahdahu yuksal. Apabila dia seorang, dia malas. Idza kana, apabila dia tu ramai, dia rajin. Ansyat, dia rajin, dia buat. Maknanya di situ dengan cara ringkasnya, ialah apabila kita main sembahyang berjamaah ni, kita suka buat sunat ba'diyah, dan kita selalu buat sunat qabliyah, ba'diyah dan qabliyah. Ada? Sebab kita jumpa azan apa semua ada. Ada. Dah ramai pula ketika tu. Murafaqah dengan tempat tu. Ada. Maka kita pun dalam kumpulan dan orang pun buat. Takkan aku nak duduk seorang tak buat. Ada keistimewaan tu, ilmu kita ada. Apa dia? Lepas azan dia sunat qabliyah. Dan kadang-kadang kita ini, nak ambil fadilat di sana. Fadilat apanya? Sembahyang sunat qabliyah tadi, zuhur 4 rakaat. Kadang-kadang kita terlepas dengan takbiratul ihram dengan imam ni. Dan kadang-kadang di sana kita masuk, ada seminit lagi dah. Nak qamat, maka kita pun sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang di depan pula tu, depan pula tu. Sebab kita ni haloba, kita nak buat benda tu. Itu bagus satu seginya. Tapi kita tertinggal, kita luput dengan semayang tadi ini, kita luput dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Kita nak ambil yang ni kita tak dapat. Ini maka sebab itulah syariat kita, kalaulah macam tu keadaan dia, maka di sana dibolehkan kalau waktu asar kita tak sempat untuk nak semayang sunat qabliyah asar. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, kita masuk jam tunjuk tinggal seminit lagi je dah. Maka tak payah kita semayang. Maka bila kita boleh semayang? Lepas dah asar kita boleh semayang. Tak ada masalah. Sebab kita jenis orang semayang yang tak cinggai ni. Dan dalam Bahrul Madhi di sana, Rasulullah qadha semayang sunat ba'diyah dia, sunat ba'diyah zuhur, lepas daripada dia semayang fardu asar. Walhal bagi kita yang mana saya sebut dah baru ni, dia katakan dalam syariat kita diharamkan semayang tanpa sebab 5 waktu. 5 waktu kita diharamkan semayang kecuali di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi di sana. Waktu dia ialah lepas dah semayang subuh ni. Kita dah semayang subuh ni, kita tak boleh semayang dah sunat kecuali bersebab. Yang keduanya, ketika matahari naik merah, tu tak? Itu ketiga tu dia panggil qarnus syayatin. Kita dilarangkan semayang tanpa sebab. Yang ketiganya ialah lepas daripada semayang asar, kita tak dibolehkan semayang selepas daripada kita semayang fardu asar tanpa sebab. Dan yang keempatnya adalah ketika jatuh matahari sedang merah di kaki langit, nak ghurub, nak jatuh dah sana,
maka kita dilarang semayang tanpa sebab. Dan yang kelimanya ialah ketika tengah hari rembang, kita dilarang semayang. 5 waktu diharamkan kita semayang. Tapi kaedah hukumnya di sana, kalaulah kita katakan jenis kita ini orang yang semayang sunat ba'diyah, qabliyah, tak tinggal, memang kita macam tu kalau iman, ataupun kita nak didik diri kita tadi ini, tiba-tiba kita masuk 1 minit lagi orang nak semayang, nak qamat, maka di sana kalau aku semayang, maka terlepas aku dengan takbiratul ihram bersama imam. Maka lepas aku daripada fadilat takbiratul ihram sama imam, kita nak kelebihan takbiratul ihram tu. Apa Nabi kata? Siapa yang dapat takbiratul ihram bersama dengan imam 40 kali 40 hari, itu sya'rawi dia kata, maka dituliskan bagi dia 2 kelepasan. Yang pertama kelepasan daripada munafik, dan yang keduanya kelepasan daripada api neraka. Ini ilmu. Maka ilmu kita boleh buat lepas daripada kita semayang asar. Kalau kita semayang asar, lepas daripada semayang subuh, fadilat semayang qabliyah subuh ini di dalam kitab kita ni dia ada 4 rakaat. Satu dia panggil sunat fajar, yang keduanya dia panggil sunat qabliyah subuh, 4 fajar. Maka di sana kelebihannya, kelebihan semayang sunat qabliyah subuh ni, sunat fajar ni lebih baik daripada apa yang ada di dalam bumi, isi bumi dan isi langit. Siapa yang tak nak? Maka tiba-tiba kita datang lewat, kita datang tinggal seminit lagi. Maka kalau aku semayang ni selepas aku takbiratul ihram, maka boleh tak kita semayang lepas daripada subuh? Maka kita yang jemaah ni pula tengok, dia ni semayang. Maka kita kena sangka baik, dia tu luput semayang sunat qabliyah subuh tadi. Janganlah kita kata apa ni semayang. Mana ada lepas daripada semayang asar, lepas daripada semayang subuh, semayang sunat. Maka dia buat tu adalah dia luput tadi ini. Maka kita yang boleh jadi, alhamdulillah, balik di situ. Jangan kita cecah dia, jangan kita kata dia, jangan kita tuduh dia buat tanpa ilmu. Tak. Tapi kita ni macam tu lah, senang menuduh orang. Walau dia buat tu ada. Maka dalam Islam pun, di dalam syariat pun ada. Sebab apa? Kaedah usul di sana, apabila dekat kepada waktu itu, maka tiada adalah waktu lagi kecuali waktu itu. Itu kaedah usul fiqh dia panggil. Dekat nak qamat, maka tak ada lagi semayang kecuali qamat. Itu kaedah tu, kaedah usul fiqh nak menentukan hukum. Maka kalau macam tu, syariat ni tak sempit syariat kita ni. Cuma kita aja yang menyempitkan. Maka kita, tapi janganlah saja-saja pula kita nak buat, tak apalah nanti aku. Tak boleh lah macam tu. Dah kita dah berusaha, dah berikhtiar dah, maka jalan pelepasan di sana adalah dengan kita lakukan lepas daripada semayang asar, semayang subuh tadi, bukan dengan saja-saja kita buat dah. Maka sebab itulah dalam masalah COVID ni kan, dalam COVID ni, orang kata bagi tahu dah, kata pukul 11.30 buka pintu, penuh, tutup pintu. Maka kita datang pukul 1. Kalau datang pukul 1, pintu tutup. Kita marah kepada orang pula. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan selalu macam tu kita. Kemudian apabila macam tu, kita marah pengurusan. Marah pengurusan ikut kaedah, ikut cara, ikut arahan. Kita hantar surat pada pihak atasan. Tak? Macam mana Haji? Prof kita tahulah. Ini apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak? Itu kaedah. Kita berusaha. Maka kalau dalam masa COVID ni kita tinggal tak boleh sembahyang Jumaat, kita datanglah tak boleh sembahyang Jumaat. Maka tak apa, tak ada masalah. Allah tak ambil kira di atas kita. Pasal apa? Kita tinggal tadi adalah bersebab di situ. Itu mudahnya hukum tadi ini. Maka balik dalam masalah perbincangan kita ini, iaitu nafsu, dia ada 7 peringkat. Peringkat yang kedua tadi ialah peringkat nafsul lawamah. Dia nak kepada benda yang kita katakan baik tu, dia suka dah benda yang baik, dia caci benda yang tak baik, dia tak mau benda yang baik, dalam masa yang sama sudah pasti dia buat. Tapi dia buat tadi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikhlas. Dia nak satu benda daripada manusia, dia panggil riak tadi ini. Maka itu apa yang saya katakan tadi ini ialah apabila dia seorang, maka dia buat. Apabila dia seorang, dia tak buat. Apabila dia ramai, dia buat. Itu tanda di antaranya. Balik pada diri saya lah. Tuan-tuan, itu muhasabah tengoklah. Tak? Sama-sama kita dalam masalah ni. Sebab masalah ni, orang tak boleh nak menegur kita.
Sebab orang tak tahu kita tu macam mana, kecuali kita sendiri yang nak menegurkan diri kita tadi ini. Yang ketiganya, nafsu mulhamah. Ini bagi pandangan Syekh Muhammad Qasim Al-Halibi. Tadi nafsul mulhamah, dia nak dengan cara terang-terangan. Dia buat benda tu supaya orang puji dia. Manakala nafsul mulhamah ni, dia nak cara dalaman, iaitu cara sembunyi. Lintasan diri dia masih lagi ada. Maka sebab tu Imam Ghazali dia tak ada bagi dia yang ni. Cuma Syekh Muhammad Qasim saja yang ada. Imam Ghazali terus dia pergi kepada nafsul mutmainnah, peringkat yang ketiga. Maka ada Syekh Qasim dia ada lagi, iaitu peringkat yang ketiga, nafsul mulhamah. Macam contohnya, kita bangun sembahyang tahajud tengah malam. Kita bangun sembahyang tahajud tengah malam tu, kita lintas ya nafsu ni. Terlintas hati. Kalau bini aku tahu kata aku bangun malam ni, tentu bini kata aku ni rajin ni. Kan kita bau-bau. Apa ni kata ni, dulu tak pernah buat pun, ini tahu buat. Tentu bini kata akan macam tu. Bini kata macam tu. Itu lintasan. Kalau bini aku tahu, kita masuk masjid, masuk surau, tengok tabung masjid, tengok apa tak, sumbangan untuk anak yatim, sumbangan untuk kerja jenazah apa tak, kita buka kocek, bagilah RM1, RM10, RM5 tak. Dalam masa kita bagi itu, lintasan dalam diri kita, lintasan itu dia panggil lintasan nafsu tu, lintasan nafsu, lintasan syaitan tu. Sebab nafsu ni dia ada lagi, kalau macam tu dia ada hubbul mal, cinta kepada harta tu, dia sifat loket, sifat bakhil tu ada. Ni kita, ni balik dari diri kita ni. Kita bawa keluar, bagi. Lintasan ilahiyah tu dah ada dah kat kita ni. Apa dia nya? Ini benda baik ni, bagilah. Ada sekupang, 2 kupang. Maka kita pun bawa keluar, bagi. Tu. Itu lintasan daripada Allah supaya kita buat benda baik. Allah bagi kita dorongan untuk kita buat baik. Tapi dalam masa yang sama, nafsu kita tadi ini, dia timbul. Sebab dia ada sifat tu, sifat bakhil tu. Kalau orang nampak aku ni, tentu orang kata aku ni pemurah. Ni. Itu dia panggil nafsul mulhamah, dia panggil. Kalau isteri aku nampak ni, kalau orang tahu kata aku bangun malam ni, kata aku buat tahajud ni, tentu orang tahu aku ni rajin ni. Itu lintasan nafsu. Itu dia panggil nafsul mulhamah. Apakah perlu kita tak buat? Apakah perlu kita tak bagi? Kalau kita tak bagi, bagi. Jangan kita tak bagi. Dalam masa yang sama kita tahu itu adalah sifat bakhil nafsu, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon keampunan daripada Allah. Kita buat ni bukan kerana itu, kerana ini, kerana mencari keredaanmu. Maka sebab itulah di sana apa yang disebutkan dalam hadis qudsi, dia kata ubudullaha fir redha. Hendaklah kamu sembah Allah itu dengan keadaan kamu tu redha. Ketentuan Allah, Allah jadikan kamu untuk beribadat, maka kamu redha. Maka kalau kamu tak dapat peringkat redha, kamu hendaklah ubudullah hafiz sabri fa sabri, sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini diri kita ni, diri kita masing-masing. Itu peringkat yang ketiga. Makna dia peringkat yang ketiga ni, nafsul mulhamah, dia ada sifat riak dengan cara sembunyi, dengan cara tersirat dalam diri kita, dengan cara orang tapi pelan-pelan dia panggil, dengan cara sikit-sikit, dengan cara rahsia, lintasan dalaman. Nafsul lawamah, dia nak sifat riak tu ialah kalau orang tak puji dia, dia tak buat. Dia nak orang puji dia, dia nak ada orang ramai baru dia buat. Kalau orang tak ramai, dia tak buat. Itu nafsul mulhamah dia panggil. Ada sifat riak terang-terangan. Nafsul amarah, dia tak nak benda yang baik. Dia menyibukkan diri dengan benda-benda yang tak berfaedah. Untuk nak menyukakan diri dia, untuk nak menyenangkan diri dia. Itu dia panggil nafsul amarah, dia panggil. Dia tak nak susah-susah. Satu daripadanya juga nafsul lawamah mulhamah ni ialah dia nak buat ibadat saja. Dia tak nak cara, nak ilmu, tak nak sebab ilmu tu menyusahkan bagi dia. Dia nak orang ibadat, orang semayang apa tu, tapi hal keadaan berkaitan dengan semayang dia tak ambil tahu. Dia yang nak dia ibadat saja. Sebab apa? Orang buat. Kita pun buat. Orang main semayang, kita pun main semayang. Ni.
Ini nafsul amarah dia panggil. Buat ikut-ikut orang. Ataupun nafsul mulahamah. Dia ikut-ikut orang buat macam tu saja. Benda yang boleh nak menyekatkan diri dia tak suka. Benda nak boleh nak mendidikkan diri dia tak suka. Kalau dia buat pun ikut adat. Ikut adat. Itu kalau dalam bab Aqidatun Najid, di sana dia panggil Ar-Rabatul Adi, dia panggil. Aku ni 3 waktu ni, 3 kali Jumaat ni, mana boleh tak main sembahyang Jumaat? Kita main lah sembahyang Jumaat. Mamai penuh. Kalau mamai penuh, orang kata tak boleh sembahyang Jumaat di luar ni. Maka tak apalah tu orang buat, di Mekah buat, kita pun buat lah. Ini punca penyakit. Dia buat tu ialah ikut orang buat, dia pun buat. Itu asal nak jadi kita kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Aqidatun Najid. 3 perkara. Kita buat amalan tadi ini. Yang pertama kita buat ikut orang. Dia panggil Rabtul Adi. Ikut adat dia panggil. Adat buat macam tu. Orang main sembahyang Jumaat, kita pun main sembahyang Jumaat. Sebab aku ni orang Melayu, orang Islam. Maka orang Islam kena sembahyang, puasa, zakat. Ada kita puasa tapi kita tak sembahyang. Sebab apa? Sebab kita puasa. Ada orang main sembahyang, kita pun main sembahyang. Kita dengar orang kata 3 kali Jumaat tak main, maka kita pun main. Ini 3 kali ini tak main ni. Ini dia panggil Rabtul Adi dia panggil. Allah SWT sebut di sana, apa dia nya? Inna wajadana alaihi aba'ana. Apa yang kita buat ni, kita dapat daripada pok-pok kita dulu. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun kamu dapat tu, pok-pok kamu dulu, depa ini depa tak dapat hidayah dan depa tak ada berakal, tak ada ilmu. Kamu nak ikut juga kah? Tempelak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya ialah dia panggil yang pertama Rabtul Adi, yang keduanya ialah taklidur radi. Kita ikut orang-orang yang tak berilmu. Orang yang tak ada ilmu berkenaan dengan masalah tu. Ringkasnya di situ, kita nak baik basikal, kita bawa pergi kedai kereta. Tu. Ini dia panggil taklidur radi. Tapi bagi orang yang berakal ni tak pergi ikut tu. Rabtul Adi. Kita ikut orang yang tak berilmu, kita ikut orang yang itu dia panggil Rabtul Adi. Yang tadi, yang pertama tadi ialah Ar-Rabtul Adi, yang keduanya taklidur radi. Tadi Adi. Alif lam ain alif dal ya, Adi. Ar-Rabtul Adi, ikut adat, terikat dengan adat. Ar-Rabtu iaitu ikut, ikat. Daripada rabata. Yang pertama. Dan yang keduanya ialah at-taklid. Taklid ni ikut. Taklidur radi. Ikut orang yang tak mempunyai fikiran yang sihat. Radi. Orang yang tak sepatutnya. Orang yang tak layak kita nak ikut. Kita nak ikut agama ni orang yang berilmu, orang yang layak dia sebagai ahli dia. Ini radi ni bukan ahli dia. Itu dia panggil radi. Yang ketiganya ialah dikatakan al-jahili. Kita jahil. Kita tak ada ilmu agama. Kita tak ada ilmu yang nak pandukan kita ke arah untuk nak memberi keyakinan kepada kita tadi ini supaya apa yang kita buat tu betul mengikut syariat. Macam zaman dulu dikatakan zaman jahiliyah, depa tak sembah Allah, depa sembah berhala yang ada di Kaabah tu 300 lebih tu. Maka itu zaman jahiliyah, zaman yang tak kenal Tuhan. Itu 3 perkara. Maka satu daripada 3 perkara ni, jahili tu dia ada 2. Jahil tu dia ada 2. Yang pertamanya jahil murakkab dia panggil. Yang keduanya ialah jahil basit dia panggil. Tu. Jahil murakkab ni apa dianya? Apa yang didefinisikan jahil murakkab? Murakkab tu ialah susun. Itu dia panggil murakkab. Susun. Jahil tak tahu. Maka susun tu macam mana? Dia tu tak tahu. Tak tahu masalah agama. Dan dia tu tak tahu, dan dia tu tak tahu. Kata dia tu tak tahu. Ada orang macam ni dia panggil istilah apa nya? Apa dia? Prof, dia kata panggil orang ni. Bodoh sombong. Dia tu tak tahu. Dan dia tu tak tahu. Kata dia tu tak tahu. Kalau macam tu, umumnya dia buat tahulah tak?
Bukan itu. Itu dia panggil ar-rabatul adi, dia panggil. Kalau syair kata orang yang macam ni tinggai dia. Kalau kita ikut dia pun tak guna. Kita nasihat dia pun tak guna. Biarlah loncai terjun dengan labu-labu dia. Betul ke tu? Kalau tak betul, tolonglah beritahu. Yang pertama. Yang keduanya, dia panggil ialah jahil basit. Jahil basit ni makna dia tu tak tahu. Dan dia tu tahu. Kata dia tu tak tahu. Maka dalam syair kata, rajulun jahilun wa huwa ya'lamu annahu jahilun fa'allimu, ajakkan bagi dia. Maka sebab tu di sana umumnya hadis Nabi SAW di sana dia kata apanya? Wa qad ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil jahili an yaskuta ala jahlihi wala lil alimi an yaskuta ala ilmihi. Tidak patut bagi orang yang jahil dia diam dengan kejahilannya. Ini hadis Nabi SAW dalam satu kitab di sana disebutkan. Tak patut bagi orang jahil dia diam dengan kejahilannya. Tak patut, tak boleh. Wala lil alimi, dan tidak patut bagi orang alim ayaskuta ala ilmihi, bahawa dia diam dengan ilmu dia. Dia tu berilmu, tapi apabila nampak dia tak tahu ya, dia buat dono ya, tak patut. Maka sama ya, wa qad qila annal ilmu, sesungguhnya dikatakan bahawa ilmu itu ialah khazainun, satu gedungan. Satu gedungan, mafatihuha, sesungguhnya kunci dia as-su'alu, ialah soal. Maka orang yang jahil tadi ini, dia tak tahu kata dia tu tahu kata dia tu jahil. Untuk dapat daripada orang yang berilmu, maka dia kena tanya. Dia tak boleh diam. Maka orang yang ilmu, dia tidak boleh diam dengan ilmu dia. Apabila orang tanya, maka dia kena bagi tahu. Dan di sana juga, kalau dia ditanya, dia tak tahu, jangan dia cuba-cuba untuk nak mentaukan. Itu. Ini dalam adab ilmu, dalam Imam Ghazali. Tidak menjatuhkan seseorang itu, ataupun ulama itu, apabila dia tanya, maka dia tak tahu, maka dia jawab dengan dia tak tahu itu. Tak patut macam tu. Itu Imam Ghazali dalam bab ilmu. Dan seterusnya, fa innahu yu'ajjiru fihi arba'atun, sesungguhnya dengan soal tu diberi pahala ataupun diberi manfaat dengan empat jenis. Yang pertamanya as-sailu, dapat habuan, dapat bahagian bagi orang yang tanya. Yang keduanya alimu, bagi orang alim. Yang ketiga al-mustami'u, bagi orang yang dengar. Dan yang keempatnya al-muhibbu lahum, orang yang cinta kepada dia. Maka cara tak langsung di situ, jangan kita, orang yang tanya tu kita sangka dia tu tak tahu dah. Itu salah. Kadang-kadang dia tanya tu, dia tu tahu dah. Maka dia tanya tu untuk nak menguatkan lagi apa yang dia tahu. Maka ini dia panggil dakwah fil hal, dia panggil. Dia tahu tapi dia tak berupaya untuk nak menyampaikan, maka dia tanya benda tu kepada orang yang tahu, maka orang yang tahu tu jawab dengan cara apa yang dia tahu, maka sama dengan dia tahu, maka menguatkan lagi ilmu dia tadi ini. Kita kata nak ujilah, nak ujilah, tapi ikhlasnya di situ dia tidak uji orang. Kecuali orang yang tanya tu tak ikhlas. Itu Allah Subhanahu Wa Taala nak menilaikan. Dan seterusnya dia tanya tu sama-sama kita kongsi ilmu. Kongsi maklumat. Dia nak sampai dia tak boleh. Dia pun dapat bahagian, orang yang pun dapat ni bahagian, dan orang yang dengar pun dapat bahagian. Itu makna dia situ. Ini hadis Nabi SAW. Dan yang keempatnya akhir sekali pagi ini insya-Allah, selepas daripada dikatakan nafsul amarah, nafsul mulhamah, nafsul lawamah, dan akhir sekali ialah nafsul mutmainnah. Kita pergi 4 sudahlah. Dia 7. Nafsul apa dengan itu nanti ini mulhamah, lepas nafsul mulhamah, nafsul kamilah, nafsul mulhamah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, dan nafsul kamilah. 7 peringkat nafsu. Dan kita ambil definisi untuk kita ini 4 peringkat nafsu. 4 diri kita ni 4 bahagian ni. Ada ke tak ada dalam 4 bahagian ni? Kalau kita ada dalam 4 bahagian ni, iaitu nafsul mutmainnah, alhamdulillah kita termasuk dalam yang disebutkan di sana, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwa nafsul mutmainnah. Maka di sana definisi nafsul mutmainnah ni
orang tenang, orang yang melakukan ibadat kerana Allah, orang yang tidak ada keluh kesah, tidak ada apa, biasa saja. Biasanya macam ni orang tahap wali ya. Orang wali solihin, siddiqin. Ini mutmainnah. Bagi kita orang awam ni, bagi saya ni, mungkin nafsul amarah tu mungkin tak ada. Nanti orang kata, apa ustaz ni? Apa ni ustaz saja. Ni. Sifat nafsu kita ni, mungkin nafsu lawamah ataupun nafsul mulhamah. Itu. Nafsul lawamah, nafsul mulhamah. Saya lah, tuan-tuan tu wallahu alam, mungkin tuan-tuan tu lebih baik daripada saya. Ini muhasabah diri ni. Dalam masalah ni kita tak boleh, siapa-siapa tak boleh kenal antara satu, kita tak boleh kenal kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka sebab itulah saya selalu dalam doa saya, apa yang selalu saya sebut, saya doa selepas daripada saya doa mak pak saya doa itu ialah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati aku daripada sifat munafik. Saya ambil pendekatan doa kepada ibu bapa saya itu satu kewajipan bagi saya. Kalau saya tak doa untuk mak pak saya, satu kesalahan, saya tak berterima kasih kepada mak pak. Siapalah saya tanpa dua orang ni? Maka itu satu kewajipan untuk saya. Seperti mana yang saya ikut apa yang disebutkan dalam Siyarus Salikin juzuk yang ketiga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meletakkan diri dia supaya dia bertobat. Kalau dia itu lupa Allah SWT satu second, wajib bagi dia bertobat. Itu Sayyidina Umar pendekatan bagi dia untuk dia nak membersihkan diri dia. Supaya jangan dia lupa, dia bertobat kepada Allah yang mana diajakkan kepada dia oleh kekasih dia, kekasih kita juga Nabi Muhammad. Dia bertobat sehari semalam 70 kali. Dia bertobat sehari semalam 1 kali. Walhal dia tu maksum. Dia tak ada apa-apa. Maka timbul di sana, afala akunu abdan syakura. Itu dalam pengajian ilmu tasawuf tak salah. Maka saya ambil pendekatan. Maka tiap-tiap kali semayang 5 waktu, permulaannya selepas daripada saya selawat kata Nabi, buka doa saya dengan selawat, dengan basmalah, dengan alhamdulillah, dengan selawat. Kemudian itulah mula-mula saya buat. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah saya, ampunkanlah dua ibu bapa saya, dan di sana ampunkanlah kaum muslimin semua, dan kasihanilah mereka macam mana mereka kasihani aku semasa aku kecil dulu. Yang kedua, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati aku daripada munafik. Kemudian Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal amali minar riya wa amali minar riya, dan amal-amal yang aku buat tu daripada riya. Itu doa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah tak ada masalah untuk diri, didik diri kita tadi ini. Supaya apa? Supaya kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan satu kewajiban kita. Yang kita paksa orang tak boleh. Mesti kena macam tak boleh. Itu benda tu benda fara'. Benda bukan benda usul. Hang kena semayang. Semayang itu memang kita kena paksa lah. Tapi untuk doa-doa jadi ikut suka dia nak doa macam mana pun. Tapi kita letakkan, kalau kita jadi makmum, jadi doa dah untuk mak pak dia. Untuk mak pak kita sebagai, kita katakan umum. Kalau dia imam, dia kena buat jamak. Kita wakil kat dia. Tak ada. Lepas dah tak ada, kita semayang sunat, kita doa untuk diri kita sendiri. Kita tak boleh paksa imam kena doa untuk mak pak, tak boleh, itu hak dia. Itu di antara. Maka pagi ini alhamdulillah kita dapat 4 peringkat nafsu. Kita mengenal diri kita tadi ini, iaitu sekurang-kurangnya 4 peringkat. 4 peringkat. Saya ulangi, nafsul amarah, iaitu nafsu yang tak nak kepada benda yang baik. Yang kedua, nafsul mulhamah, nafsu yang nak kepada benda yang baik, tapi masih lagi ada sifat-sifat riya dengan cara terang-terangan. Dan yang ketiga, nafsul mulhamah, nafsu yang suka kepada benda yang baik, tapi masih lagi ada cara dalamannya, cara rahsianya, cara sirnya, sifat-sifat riya tadi ini. Sifat-sifat riya tadi ini. Yang keempatnya ialah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ialah nafsu yang tenang, nafsu yang redha, nafsu yang suka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang hati kita tadi ini. Semua apa yang dikenakan, apa yang takkan, kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursinya di sana dia kata apa? Man lam yarda bi qada'i. Siapa yang tak redha dengan ketentuan aku, walam yasbir ala nu'amai, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar di atas bala aku, walam yashkur ala nu'amai, dia tidak bersyukur dengan nikmatku, falyatlub rabban siwa'i, pergi cari lain, Tuhan lain selain daripada aku. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka insya-Allah sama-sama kita muhasabah diri kita, sama-sama kita muraqabah diri kita, dan sama-sama kita mujahadah diri kita tadi ini dan keluarga kita untuk kita meraih keuntungan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti, dan sama-sama kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang diredainya, seperti mana yang kita minta ihdinas siratal mustaqim 17 kali kita minta dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iaitu jalan yang engkau telah beri anugerah kepada mereka itu, siapa dianya para nabi, para anbiya, para awliya. Ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau marah, waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Kemudian kita pun amin. Amin itu, ya Allah, terimalah permintaan doa kita ni yang dalam semayang, dalam Fatihah kita sebagai rukun yang kita baca, yang mana kita tidak boleh baca, tidak sah semayang kita kecuali kita baca surah Al-Fatihah 17 kali sekurang-kurangnya kita minta. Mudah-mudahan taufik dan hidayah daripada Allah. InsyaAllah nanti kita akan bincang bagaimana caranya untuk kita nak memperbaiki, untuk kita nak menyucikan diri kita, nafsu kita daripada sifat-sifat tersebut, nak meningkatkan lagi nafsu kita daripada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, dan nafsul mutmainnah. Kalau lebih, kita boleh usaha lagi pergi kepada nafsul radiyah. Kalau usaha lagi pergi kepada nafsul mardiyah. Lebih lagi, yang tingginya ialah nafsul kamilah, iaitu nafsul yang sempurna. Mardiyah yang diredai, radiyah yang reda, kamilah yang sempurna. Ini 7 peringkat nafsu yang ada pada dalam diri kita tadi. Wallahu alam. Minta maaf banyak-banyak ada salah dan silap. Apa yang saya katakan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang menganugerahkan, yang menyinarkan daftar kita untuk sampaikan kepada tuan-tuan, dan untuk diri saya juga. Mudah-mudahan kita dapat mengenali kita dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.